Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada murid kelas tahun 6 Cempaka dan kelas 6 Kenanga. Okey, petang ni saya gabung kelas untuk kelas teknologi maklumat dan komunikasi dan juga ICT lah untuk kedua-dua kelas ni untuk pembelajaran di rumah. Okey, saya tak dapat buat kelas pagi tadi disebabkan ada saya bertugas di Jabatan Pelajaran Selangor untuk webinar sektor bahasa. So kesempatan pada petang ni saya buat kelas kelas tambahan lah. Kelas sesi petang untuk kita buat ulang kaji dan juga kita tambah kemahiran dalam TMK dan juga ICT. Okey, seperti mana yang saya sebut tadi, okey, kalau handphone dia tak boleh tukar background. Yang ni untuk komputer sahaja. Okey, komputer dekat handphone dia ada aplikasi dia lah. Cuma dalam Google Meet ni kalau masing-masing pakai handphone memang boleh tonton, boleh komen saja. Untuk setting-setting yang macam saya buat ni dia boleh pakai menggunakan kamera laptop dan juga setting dekat laptop lah. Okey. Tak boleh isi ni, kena isi menggunakan email MOE. Email kementerian yang sekolah bagi tu. Okey, dan saya pun ada rujuk sudah maklumkan dalam kelas senarai nama dan juga email untuk diisi. Okay, saya akan copy lagi senarai nama itu dalam kelas. Okay, sebab kehadiran pelajar-pelajar ni bersama dengan ibu bapa. Okay, so untuk hari ni kelas dalam talian online TMK ni, okay, saya akan bagi masa lagi dalam 5 minit. Ada yang baru saja masuk. Okay, seperti mana masuk kehadiran direkodkan dahulu, tolong isi Google Form dulu. Okay, kehadiran. Okey, sebelum kita mula kelas, okey, saya akan minta seorang wakil untuk kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Okey, dengan itu saya akan minta seorang untuk baca doa. Okay. Seorang baca doa, kalau tak saya akan panggil nama siapa yang akan baca doa. Okey. Alright. Tuan Hakimi boleh bantu saya baca doa? Okey. Okey, kita mula kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fili wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Fatul. Okey, atas bacaan doa tadi. Okey. Untuk kelas petang ini apa yang kita akan buat ulang kaji semula. Okey, dalam tajuk TMK tahun 6 ni kita ada satu subjek yang mana untuk membina laman blog. Okey, dalam laman blog. Cuma dalam laman blog ni dia gunakan website Blogspot. Dan untuk Blogspot ni dia punya perkhidmatan sudah banyak kita tidak gunakan untuk membuat blog. Okay, untuk gantikan tajuk membina laman blog ni, kita akan pergi kepada membina laman site atau laman web. Cuma dalam laman web ni kita akan
membuat laman web ni, bagaimana kita akan membina laman web untuk peribadi ataupun personal web. So kat sini saya akan tunjuk dulu macam mana bentuk laman web ni, dan supaya nanti bila kamu ada waktu kelapangan lah, maknanya semua kerja-kerja lain dah siap, okey, boleh membina laman web ni dalam bentuk yang macam inilah. Okey, sekejap Okey. So ni dipanggil laman web yang ada dalam kita punya pembelajaran digital lah. So untuk tajuk yang ada dalam TMK ni asalnya tajuk dipanggil laman membina blog. Okey, cuma kita gunakan perkhidmatan ada 5 kementerian yang bagi ni, kita boleh membuat satu laman web untuk secara individu. So kat sini ni adalah contoh laman web yang saya buat untuk latihan kepada pegawai-pegawai di kementerian, JPN, PBD dan juga sekolah-sekolah. So hasilnya nampak menarik lah. So ini adalah contoh bagaimana kita nak minta rakan cikgu ke ataupun kawan-kawannya untuk komen kat sini supaya nak nampak kita punya laman web tu nampak cantik. Dan juga laman web ni juga kalau kamu bawa ke sekolah menengah nanti, yang ni juga boleh jadikan sebagai projek folio untuk kamu bawa kepada sekolah menengah. So kat sini petang ni masa yang ada ni, kita akan belajar macam mana nak buat laman web seperti mana yang Cikgu MK tunjuk ni. Alright, okay, untuk memulakan kelas ni, okay, terlebih dahulu saya akan tunjukkan kepada semua yang join kelas petang ini ni. Okey, ini adalah dia punya projek ataupun sesi yang kita nak buat pada petang ini. Bagaimana kita nak membina portfolio. Portfolio ni iaitu kamu punya personal blog ataupun personal website menggunakan Google Site. Okey, yang mana dalam aktiviti kita membina laman web ni, kita dapat menggunakan fungsi bagaimana kita nak membina satu laman web khas untuk diri kamu, diri sendiri, dan boleh juga dijadikan rujukan untuk kamu bila bawa ke sekolah menengah. Okey, dalam membina laman website ni, okey, saya akan tunjukkan dia punya video. Okey, macam mana dia punya pengenalan dan tajuk ini. There are many ways to showcase your skills. You can use a resume, a personal website, or even social media. Another way is to create a portfolio, which can combine all three. A portfolio is a collection of your best work. It provides insight into your talents, skills, and personality. Portfolios showcase many different types of work, including writing, art or photography, coding, and teaching. In addition to showing off your work, your portfolio demonstrates your personal values, accomplishments, and life experiences. It gives the viewer a clear picture of who you are and what you're capable of. You might create a portfolio to apply to a school, a job, or to show how your skills have improved over time. A traditional portfolio is a binder or folder that contains samples of your work. People often create a portfolio for a specific purpose, like applying to a design school. You can also build a digital portfolio. With a digital portfolio, you can tell your audience about yourself, add your work, and share your portfolio with others without having to print or carry around a physical copy. In this lesson, you'll create a digital portfolio in Google Sites.
You'll use built-in tools to design and build an online portfolio. You will add files created in G Suite applications such as Google Docs, Sheets, Slides, or Forms to your portfolio. You will also upload files from Drive if needed. You will create a new site and add pages to it. Apply a theme, change the header and footer, add text and images, add or embed links to your work or social media, share your site, and publish and unpublish your site. Think about reasons to create a portfolio. You might showcase your work to apply to college by putting up essays and other work you've done. Demonstrate your progress in a subject such as English or math from one year to the next, or see how you've grown over time. A portfolio is a living document. It will change as you, your experience, and your skills grow. In this lesson, you'll add schoolwork, but portfolios can contain anything. Make sure you have access to at least 3 pieces of your best work to upload. If you don't have any of your own work, you will upload the provided example projects instead. Anyone will be able to see your published site online. Don't include information you don't want others, including future employers, to see. To complete this lesson, open a new tab. Go to google.com and sign into your account. If you don't have an account, create one now. Then go to your Drive Okey, itu video tadi tentang pengenalan bagaimana kita nak mula dulu untuk membina laman web. Alright, yang baru masuk boleh isi keadaan dahulu. Okey. Dan untuk mula ni kita akan pergi kepada bagaimana nak membina kelas atau laman web menggunakan Google Site yang seperti mana yang ditunjukkan dalam video. Okey, terlebih dahulu mungkin saya nak minta siapa ni, Suhaili Musa untuk tutup dulu mikrofon. Ada bunyi sikit lah. Okey. Alright, untuk langkah pertama ni kita akan pergi kepada, saya akan tunjuk skrin. Saya akan kongsi dia punya skrin ni. Okey. Okey, untuk nak mula sesi ni, okey, apabila kamu buka email yang sekolah bagi, iaitu portal D5 ni, okey, bila buka email, kemudian dekat bahagian email ni kamu akan jumpa 9 titik ni, dipanggil dia punya Google Apps ataupun Google Waffle ni. So bila kamu klik pada Google Waffle ni, kamu klik pada bahagian Google Drive ni. So bila dalam Google Drive ni, kamu buat satu folder, ini dipanggil folder lah. So nak buat folder ni, bila pergi pada menu yang ini, simbol tambah new ni, klik pada folder. Okay, kemudian dalam folder ni, bila klik folder, kamu namakan folder itu sebagai project Google Site. Okay, project Google Site. So bila dah buat folder ini, okay, kemudian double klik guna mouse kamu dan dia akan pergi pada isi dalam ni lah yang kosong ni. Okay,
untuk mula untuk kita createkan file untuk kita bina laman web tadi. Okey. Dalam folder yang kosong ni, dia ada dua pilihan lah. Sama ada nak klik kanan. Okey, bila klik kanan mouse kamu, kamu akan jumpa menu. Ada Google Docs, Google Sheet, Slide Form, ada More ni. Kemudian pilih bawah. Okey, dia ada atas sikit lah, tak nampak. Okey, More, situ dia keluar Google Site. Okey, klik pada Google Site. So dia akan pergi kepada satu paparan Google Site yang kosong. Okey. Okey. So dalam Google Site yang kosong ini, kamu akan nampak untitled site dan juga your page title. Okey. So untuk projek site untuk tahun 6 ni, yang mana kita nak jalankan projek, yang mana projek ni saya tak buat tarikh tutup. Cuma saya akan tengok progress Google Site ni bila kamu dah hantar link kamu punya Google Site ni. Tengok sejauh mana kamu punya perkembangan Google Site ni. Sebab Google Site ni kamu akan boleh bawa ke tingkatan 1 sampailah tamat ke sekolah menengah. Okey. So bila dalam paparan ini, terlebih dahulu dekat bahagian sebelah kiri ni, untitled site ni, namakan site ini portfolio. Okey, portfolio, kemudian diikuti dengan nama kamu. Okey, saya buat kat sini lah contoh. Okey. Dan kemudian bila pergi kepada site tu tadi, dia akan ikut site dokumen name ni sama juga dengan dia punya title kat sini. Okey. Di bahagian your page title ni yang bahagian depan ini, okey, boleh typekan selamat. Okey, selamat datang ni. Video. Cikgu tak dapat gambar cikgu. Cuba pergi dekat bahagian people ni, akan nampak ada dua nama saya. Satu lagi dia tulis your presentation. Cuba klik dekat your presentation. Boleh nampak? Okay. So kalau siapa boleh nampak, boleh komen dekat di punya ruangan komen ni. Boleh nampak skrin cikgu? Okey. Alright, terima kasih. Okey. Berbalik kepada step tadi, portfolio. Okey, sebab sini lah Cikgu MK. Okey. Bila kamu tengok kat sini, dia punya background ni macam tak berapa nak cantik. Dan di mana background ni kamu boleh ubah background ni, pergi kepada change image. Okey, change image ni sama ada kamu nak upload gambar daripada komputer ataupun nak pilih image daripada laman web. Okey. Okey, saya typekan kat sini contohlah cari gambar dekat Google ni. Okey. Okey, dan pilih gambar, tekan select. Alright. So kalau macam perkataan tu agak nampak tenggelam tu, kamu boleh panjangkan
Okay, ataupun nak boleh susun nak gerakkan di mana pun boleh. Okey. Okey, selepas kamu buat ni dipanggil header ataupun dia punya dipanggil ni boleh juga kalau sekiranya kamu nak tukar gambar pun boleh, semana yang saya tulis tadilah, ataupun nak pilih gambar daripada semana saya ulang baliklah kaedah tadi. So cari gambar. So contoh nak tukar gambar belakang. So selesai bahagian ini. Di bahagian sebelah kanan ni dia ada menu dia lah. Di mana menu ni ada 3, ada insert, ada page, kemudian ada themes. So di bahagian menu insert ni dia ada bahagian untuk text box ni untuk kita masukkan teks. Yang ni bolehlah type selamat datang ke laman portfolio ataupun nak kepada ni. So pilih heading. Alright. Kemudian ini untuk text box. Kemudian ni untuk image pula. Yang mana image ini jangan dia masuk. Cikgu, line putus-putus lah cikgu. Betul tu. Tak apa. Jangan risau. Saya ada rekodkan dia punya sesi ni. Nanti sesi rakaman ni saya akan masukkan dalam YouTube. So boleh tengok semula. Saya akan sambung bahagian tadi. Pada bahagian depan ini, selepas kita dah buat tajuk ni, kita gunakan text box. Kemudian kita pergi pada image ni, yang mana image macam biasa sama ada kita nak upload gambar yang ada dalam komputer kita. Ini cuba gambar saya lah yang ada dalam komputer. Ataupun nak pilih gambar daripada internet pun boleh. Biar dia tak nama. Contoh saya ada gambar ni. Boleh ulang balik tak? Ya. Ulang balik yang bagaimana? Daripada daripada perkataan ini. Untuk nak ambil perkataan yang ada dalam paparan ini, pergi kepada menu insert. Kemudian pilih text box. So, bila klik pada text box, dia akan keluar kotak yang ni lah.
Letak ni kamu datang ke laman portfolio, nama kamu, dan kalau nak letakkan nama kelas pun boleh. Okay. So daripada penggunaan text box, kita nak pergi pada image. So macam image tadi, boleh pilih sama ada nak upload image daripada komputer ataupun pilih select ni untuk ambil gambar-gambar yang ada dalam Google Image daripada internet. Okay. So bila dah ada gambar dekat sini, okay, yang ni saya tak masukkan. Kalau sekiranya kamu ada maklumat daripada website luar untuk kamu masukkan dalam portfolio kamu, okay, boleh gunakan fungsi embed untuk menu ketiga ni. So fungsi embed ini, contoh kita ambil satu link daripada website. Mulai betul cikgu. So, ulang balik. Okay. So bila daripada line internet, kita ambil link daripada internet dan kemudian kita pergi pada menu embed ini, dan kemudian bila kita dah copy URL ataupun link internet tersebut dan kemudian kita masukkan dalam kotak link ini, kemudian kita akan nampak sama ada kita nak ambil keseluruhan laman web tersebut ataupun preview saja. Kita boleh pilih sama ada whole page ataupun preview. Okay, dan kemudian kita klik pada insert. Okay. So kat sini bila laman web tersebut ada dalam kita punya portfolio, kita boleh setting sama ada nak duduk sebelah kiri ataupun nak berada di tengah ataupun nak berada di sebelah kanan. Okay. Okay, so saya akan letakkan di sebelah, di tengah. Okay. Kemudian pada bahagian yang keempat, iaitu fungsi drive ni, yang ni adalah tempat yang kalau sekiranya kamu ada apa-apa gambar, video yang kamu nak masukkan dalam kamu punya site ini, kamu boleh ambil file tersebut dalam Google Drive. Okay, so kat sini apa yang saya nak ambil ialah, okay, contoh ada satu gambar daripada Google Drive ni, saya ambil ni dan letakkan dalam site portfolio. Okay. Dan kalau sekiranya ada kamu ada gambar, video, juga boleh lakukan langkah sama untuk masukkan dalam site portfolio untuk bahagian selamat. Okay. Kemudian untuk menu yang seterusnya, layout. So layout ini kalau sekiranya kamu nak orang kata paparan portfolio kamu ni nampak ada tersusun, boleh pergi kepada layout yang pertama. Contoh kalau kita guna layout pertama ni, dan sini adalah untuk bahagian gambar ataupun image ataupun kaedah lain untuk masukkan YouTube ni. Okay. Kita ambil. Okay. So di file ini, okay, saya akan ambil kat sini. Okay.
Okay, bila dah jumpa satu file video YouTube yang kamu ingin masukkan dalam site kamu, okay, dah pilih video tadi. Okay, tadi. Okay, so ulang balik. Okay, kita ulang balik step bagaimana nak masukkan video YouTube tadi. Ada terkindan dengan gambar. Okay, so adalah video YouTube yang kamu boleh ambil daripada YouTube dan untuk menampakkan portfolio kamu ni ada bahan-bahan lain yang kamu boleh masukkan sebagai bahan media. Okay, so kat sini video. Baik. Okay. Kalau nak pergi kepada layout yang kedua, layout kedua dia lain sikit daripada layout pertama. Di mana layout kedua ni lebih kepada sama ada kamu nak letak gambar ataupun video ataupun nak letakkan fungsi lain seperti Google Map. So Google Map ni okay, kita letakkan sekolah kita lah. Okay, dan kemudian bila dah keluar map sekolah, pilih select. So dia akan nampak kat situ ni adalah lokasi iaitu SK Serdang. Okey. Dan untuk bahagian ini sama ada nak letakkan video pun boleh. Okey, ataupun nak letakkan gambar. Okey, so ambil gambar sekolah lah. Okey. SK Serdang. Okey. Ataupun URL sekolah. Alright. So kita ambil dekat menu URL dan kita copy paste. Okey, tak boleh. Okey, kita pergi yang okey, kita cari satu lagi gambar yang ada dalam drive kita. Okey, so saya ada gambar kat sini, saya letak kat sini contohlah. Okey, dan kemudian kalau gambar ni agak macam kecil tu, kamu boleh besarkanlah ke bawah. Alright. Okey, kemudian begitulah dia punya layout yang lain. Yang ni kamu boleh try lah untuk pilih layout mana yang sesuai untuk laman portfolio masing-masing. Okey, dan kemudian di menu bawah yang ini boleh letakkanlah dia punya pembahagian. So pembahagian ini
Kalau sekiranya kamu di bahagian hadapan ni adalah maklumat-maklumat rujukan, contoh nama guru kelas ataupun nama guru besar dan juga nama guru subjek. So kamu bolehlah letakkan kat sini. Rujukan. So boleh letakkanlah nama guru besar, nama guru kelas dan juga nama guru subjek untuk rujukan portfolio kamu. Okey, dan kemudian yang lain dari segi YouTube, kalender, map dan lain-lain ini kamu boleh gunakan juga. Cuma dari segi langkah pertama ni, kita akan buat dulu bahagian pertama untuk bagaimana kita nak createkan satu kepada bahagian pertama, iaitu pengenalan portfolio. Okey. Dan saya akan minta mana-mana pelajar yang sedang buka komputer sekarang ni kalau lihat kat sini, kalau banyak yang komen tak jelas ni mungkin keadaan internet pun masing-masing. Kalau saya tengok sini Saya tak dengar. okey. Saya kalau ikutkan volume cikgu dah kuat dah ni. Tak tahulah masing-masing macam mana. Okey, alright. Saya nak tahu siapa yang sedang membuka komputer sekarang ni. Okey. Ya, betul. Okey, sebab yang ni kita buat rakaman ni supaya kalau sekiranya nak ulang balik daripada awal tadi, kamu boleh tonton semua rakaman. Okey, saya akan panggil 3 orang pelajar untuk sebuah penilaian bagaimana kamu memulakan cara untuk membina laman web ini. Okey, pelajar-pelajar yang telah pun selesai tunjuk cara kepada saya ni, saya akan memberikan markah mengikut kemahiran yang telah ditunjukkan. Alright, okey. Okey, untuk bahagian macam Izairi Comel beritahu tadi, okey, saya akan minta pelajar sama ada kelas 6 Cepaka ataupun 6K, untuk dia pula akan kongsikan skrin komputer dan kita akan sama-sama buat ulang kaji lagi sekali bagaimana nak membuat laman portfolio. Okey, alright. So sekarang ni saya akan beri okey. Saya nak tahu siapa yang nak mula dulu, nak tunjuk dekat kelas bagaimana nak mula cara membina portfolio. Okey, so kat sini okey, ada saya akan mula dengan yang bawah sekali. Nur Kaisara Akilah ada? Okey, Nur Kaisara Akilah. Okey, kalau ada cuba respon dulu dengan saya. Okey. Alright. Okey, dekat bahagian Google Meet yang kita buat sekarang ini, dekat menu bawah ni dia ada present now. Ada jumpa tak? Okay. Tidak mengapa kalau tak nak Cikgu Suhaili Suhaili Musa ni. Okey. Alright. Saya akan beri pentaksiran pada mana yang telah pun buat. Okey, tak mengapa. Arif Afandi yang baru masuk, tolong isi kehadiran dahulu dah sebagai kehadiran dulu. Okey. Okey. Mana tadi? Okey, Kaisara, jumpa tak dia punya menu present now tu? Okey, jumpa tak present? Okey, betul. So Aish tu, sila rujuk nanti email MOE kamu.
Okay, sebab kalau pakai email ayah parent ni, so tiada rekod nanti tau. So kita pun tak tahu kehadiran. Tu yang saya minta kamu isi form dulu untuk rekodkan kehadiran. Okay, tadi saya ada panggil tadi, siapa tadi? Nur Kaisara Akilah. Okay, jumpa tak dia punya menu present now? Okay. Alright, so tak apa. Okay, so dia punya senarai nama dan juga email yang sekolah bagi nanti rujuk dekat link kelas tu, saya ada bagi tu. Alright. Mana tadi? Tus. Okay, ni Aish internet tak berapa kuat tu. Okay, just boleh respon dekat chat pun boleh. Okay, so tadi Kaisara Akilah. Kaisara boleh tunjuk dekat saya dan juga kelas. Cuba tekan present now tu. Kat menu bawah tu dia ada turn on caption, lepas tu ada present now, kemudian ada 3 titik. Sekarang ni pergi kepada present now. Okey. Okey, ataupun Nur Aishaza boleh tunjuk skrin tak? Skrin apa cikgu? Okey, dekat bahagian bawah tu dia ada present now. So kita nak ulang balik step tadi, bagaimana kita nak mula daripada awal tadi. So saya akan minta pelajar pula, sebab mungkin ada dalam ni ada parent sekali. Okey, so kita akan mula daripada awal tadi. Kita akan ulang balik step pertama. Okey, so Nur Aishaza boleh tunjuk kepada kita semua. Okey, ataupun saya buka kepada mana yang boleh tunjuk kepada kelas. Okey, sebab kalau nak buat daripada handphone memang tak boleh lah. Memang kena tunjuk menggunakan komputer. Sebab nama bina laman web ni memang kena akses menggunakan komputer. Yang mana handphone ni hanya untuk view saja. Okay. Tab pun sama, tab pun macam kurang iPad juga. So kena buka komputer, desktop ataupun laptop. Okay. So Aishaza macam mana? Boleh respon dengan saya sama ada boleh tunjuk dekat kita semua dengan cara dekat menu bawah tu ada present now. So present now tu boleh pilih entire screen. Entire screen untuk tunjuk cara bagaimana langkah kamu. Okey, yang lagging tu tak mengapa. So nanti bila okey, Nur Kaisara dah respon. Okey, Nur Kaisara boleh pergi pada menu bawah tu. Dia ada present now. Jumpa tak? Okey, dekat bahagian bawah ada menu yang kamera, ada macam gagang telefon, kemudian ada tangan, kemudian ada turn on caption, kemudian ada present now.
Cikgu lepas tekan present now. Okay, tekan your entire screen. Lepas tu? Okay, bila tekan entire screen, cuba klik dekat screen yang tunjuk dekat kat tengah tu. Kemudian tekan present. Tekan share. Ada jumpa tak? Okay, bila tekan present, Share point. kemudian Screen. klik dekat screen, kemudian tekan share. Saya nak tekan share tak boleh lah cikgu. Cuba ulang lagi sekali. Bila tekan present now, pilih your entire screen dan kena klik dekat image yang keluar dekat screen dan tekan share. Okey, betul. Iman Hakimi present guna laptop. Kalau tajuk BI reading dan lain tu, kalau pakai handphone boleh. Cuma nak buat laman web ni kita kena pakai laptop ataupun PC. Okey, macam mana Kaisara boleh? Tekan menu present now, pilih your entire screen. Tekan image yang muncul kat situ, barulah dia punya perkataan share tu akan jadi biru. Okey. Okey, so saya tunjukkan lagi sekali. Okey. Okey, so dekat bahagian menu bawah ni dia ada mikrofon, ada tangan dan sebagainya ni. So dia ada present now, you are dekat presenting tu, dekat sini, baru dia akan keluar your entire screen. Pilih gambar, image yang keluar kat situ dan tekan share. Barulah dia akan keluar screen dia. Nampak screen kamu ada share kat sini. Okey, macam mana Kaisara? Cuba respon sikit. Oh, Kaisara pakai handphone. Okey. Okey, so kalau info awal barulah saya faham. Cuma bagi handphone memang dia tak boleh lah nak tunjuk cara nak buat. Okey. Okey, so tak mengapa. Okey, saya akan teruskan Okey, Aisyazah boleh tutup mikrofon. So, dia ada angin dengung tu. Okey. Elok Aisyazah boleh tutup mikrofon dulu tak? Kalau dengar lah. Cuba tutup mikrofon dulu. Okey. Okey. Selepas selesai, maknanya daripada kita dah buat. Saya nak charge laptop sekejap.
Alright. Okay. Saya baru cas laptop sekejap. Okay. Alright. Okay. Komen lah klik-klik tu. Okay. Alright. Kembali dengan paparan tadi. Okay. Okay. So selepas kamu dah buat, sini bila kamu dah buat laman web ni, okay, dan kemudian yang terakhir ni, okay, yang terakhir, langkah seterusnya bagaimana kamu nak pilih menu yang kedua di tengah ni dipanggil page. So page ini, kalau kamu nampak home, ni di bahagian utama, maknanya selamat datang ke portfolio. Yang kamu ni adalah bahagian home. Okay, kemudian kamu nak pergi pada page yang kedua ataupun sub page ni, kamu pergi pada bahagian add sub page. Okay, dekat sini kamu boleh letakkan biodata diri. Biodata diri. Okay. Dan dia akan berada di bawah home ini, biodata diri. So biodata diri ni kamu bolehlah letakkan pengenalan tentang diri kamu. Siapa kamu, berasal dari mana, lahir daripada mana, tugas apa, di sekolah kamu memegang jawatan apa, pengawas, ketua kelas, penolong, PRS, okay, ketua unit dan sebagainya. So letak dekat bahagian pengenalan diri. Siapa kamu? Siapa diri, berasal dari mana, lahir bila. Okay, so kamu boleh letakkan di page biodata diri. Okay, kemudian untuk letakkan subpage yang seterusnya ataupun page yang lain, selepas biodata diri, kamu boleh letakkan minat kamu, hobi ataupun minat. Okay, so boleh letak kat sini. So di bahagian hobi minat ni kamu boleh letaklah apa sukan permainan yang kamu minat, sertai, dan juga kalau ada mewakili sekolah mana sukan-sukan ni, kamu boleh letakkan pencapaian kamu kat sini. Okay, lepas dah letak biodata diri, dah hobi, dah minat, okay, kemudian kamu nak letakkan bahagian cita-cita. Okay. Cita-cita ni okay, untuk perancangan masa hadapan kamu, apa yang kamu akan untuk jadi seseorang, okay, ilmuwan, okay, guru, pensyarah, doktor dan sebagainya. Kamu boleh letakkan cita-cita kamu. Okay, dan untuk membuat subpage yang lain, kalau pergi dekat home ni, dia akan jumpa 3 titik sebelah kanan ini dan klik pada menu add subpage. Okay, dekat add subpage ni, tadi kamu dah letak biodata diri dah, hobi, minat dah, cita-cita dah. Okay, dan okay, letak kat sini juga pencapaian diri. Okay, di mana pencapaian diri ni banyak orang akan nilai kemampuan kamu apabila kamu berada di SK Sedang ni daripada tahap 1, tahun 1, 2, 3, kemudian naik ke tahap 2, 4, 5, 6. Apakah sumbangan kamu kepada sekolah? Okey, juara 4 kali 100 meter, olahragawan sekolah. Okey, apa lagi? Juara ini, sijil penyertaan peringkat kebangsaan, okey, taekwondo dan sebagainya. Kamu letakkan pencapaian diri ni dan semua maklumat-maklumat ni kamu boleh gunakan layout yang ini. Okey, sama ada kalau nak yang ini sijil ataupun gambar kamu, keterangan, ataupun nak letakkan gambar, keterangan, kamu boleh gunakan layout yang ini. Ataupun kalau nak letak orang kata sijil, okay, sijil sini, kamu boleh gunakan layout yang ada 4 ini. Okay, dan selepas itu juga kamu juga boleh letakkan satu lagi subpage ni, yang itu kalau dulu masa saya sekolah rendah, sekolah menengah, kita ada satu buku kecil lah yang mana kita buat autograf buku lah. Cuma dalam bahasa web ni kita letakkan sebagai apa dipanggil tu? Okey, ataupun nama bahasa yang kita pakai ni Pakilot.
So dalam Parkilot ni sebenarnya untuk kamu letakkan satu ruangan untuk mana-mana kawan kamu yang dapat masuk portfolio kamu ni untuk mereka letakkan orang kata apa, kalau dia orang masuk web kamu, dia boleh letakkan komen siapa dia. Okay, untuk letakkan komen ini ada satu aplikasi ataupun web yang boleh kamu gunakan, yang mana kat sini saya ada pakai satu iaitu web ni dipanggil Padlet. Padlet. Okay. So bila Padlet ni, siapa saja masuk dalam laman web kita ni, dia boleh komen mungkin, dan dia juga boleh letakkan gambar. Okay, saya pernah datang laman web ni, komen, ataupun cikgu-cikgu boleh komen, ataupun ibu bapa boleh komen bagi motivasi, ataupun boleh minta orang kata apa, orang luar datang. Okay, so bolehlah letak kat sini. So contoh kat sini, ini adalah laman web yang saya buat untuk sepanjang saya menjalankan bengkel peringkat kementerian. Okay, so kat sini ini adalah orang kata senarai guru-guru yang menghadiri bengkel yang saya libat sebagai trainer lah. Okay, so boleh letak kat sini. So bila kamu buat nanti, dia punya laman web untuk buat macam ni dipanggil padlet.com. So dalam padlet.com ni saya masukkan dalam ruangan chat ni. Okay. Ini adalah website dia. Okay, dalam website dia boleh register, masukkan email MOE kamu, dan kemudian kamu boleh buat dia punya Parkilot kat sini. Okay. Dan akhir sekali, selepas kamu dah selesai letakkan page daripada biodata diri sampailah Parkilot, dan mungkin ada page-page lain yang kamu nak masukkan, yang di mana portfolio ni lebih kepada akademik, bukan untuk orang kata nak buat suka-suka, nak letakkan macam-macam gambar yang tak sepatutnya. Tujuan bila kamu dah buat portfolio ni akan jadi rujukan kamu sewaktu kamu di sekolah menengah. Okey, apabila guru sekolah menengah bila nak memperkenalkan kamu di sekolah, kamu boleh gunakan fungsi portfolio ni untuk letakkan sebagai profil. Yang mana kalau kita nak orang kata di bidang pekerjaan, kalau datang ke tempat baru, biasa kita hantar resume. Resume, yang mana resume ni semua maklumat lengkap, ada gambar, ada sejarah pelibatan sukan, akademik dan sebagainya. So kamu kumpulkan dalam laman web portfolio ini. Okay, dan pada menu yang terakhir ni dipanggil menu Teams ni, kalau sekiranya kamu nak tukar team, jadi sekarang ni saya pakai team simple, mungkin boleh tukar pada Aristotle punya team, ataupun nak pakai diplomat pun boleh, ataupun nak pakai vision, level, ataupun impression. Okay, so boleh gunakan pelbagai template ataupun team yang ada dalam Google Site ini. Dan akhir sekali, okay, macam mana nak publishkan ke internet ni, laman web yang dah siap. Okay, so bila dah siap tu, dekat bahagian atas sebelah kanan ni, okay, yang ini kamu boleh tengok preview. So preview ni dia ada dua preview. Yang sekarang ni preview dalam bentuk komputer, PC, laptop. So dia punya preview macam ni. Tapi kalau pakai iPad ke tab ke, so dia akan tunjuk macam ni pula. Okay, dia punya tab macam ni. Kalau buka melalui handphone, preview dia macam ni. Okay, dia ke bawah-bawah sikit. Dan menu pun ada kat tepi. Siapa biodata diri. Okay, siapa hobi. Okay, so boleh pilih preview ni. Okay, dan kemudian yang ini share with others. Kalau sekiranya
portfolio kamu nak share dengan mak ayah, mungkin boleh pilih email. So masuklah email mak ke ayah ke kat sini dan kemudian nanti klik done. Okey, dan yang gear ni ataupun laman macam ni adalah untuk kamu letakkan setting. Okey, dia ada brand image, ada view tools. Cuma yang ini setting ni tak banyak yang kamu boleh pakai. Just proceed saja dengan apa yang ada. Dan kemudian pada bahagian 3 titik ni pula, okey, ini adalah setting yang seterusnya. Nak report problem ke ataupun nak minta bantuan daripada Google ke, so boleh pilih menu kat sini. Okay, cuma sekarang ni saya nak tunjuk bagaimana nak publishkan Google Site ini kepada tontonan semua. Okay, di mana nak tonton semua ni kita klik pada menu publish. Okay, dan bila buat publish nanti dia dah siap satu laman web kat sini lah. Okay, portfolio semua kena ingat dia ada who can view my site. Siapa boleh tengok website saya yang umum ni, siapa-siapa yang pakai email MOE kementerian, dia boleh tengok. Kalau tak pakai email MOE, dia tak boleh tengok. Okay, cuma kita nak tukar tu, maknanya mak boleh tengok, ayah boleh tengok, orang lain boleh tengok yang tak pakai email MOE. Okay, ini lagi sekali. Okay. Alright. Dekat bahagian manage ni, tukar dekat bahagian bawah, klik change. So kat ni kita tukar. Public. So bila dah pergi kepada public, kita tekan done. Okey. Portfolio. Okey. So dekat bawah dia tulis your site has been published successfully. Okey, klik view. Dan ini adalah bentuk site yang telah kita buat, dah selesai tadi. Okey. So kemudian kita boleh copy URL atas ini dan kita boleh share dalam mana-mana tempat. Nak share dalam Facebook boleh, WhatsApp boleh, Telegram boleh, ataupun kalau nak hantar ke kawan-kawan dekat grup pun boleh gunakan menu tersebut. Okey. Alright. Okay. Untuk yang mana yang baru saja sempat untuk masuk ni, mungkin ada yang terlepas. Kita kelas mula pukul 3 dalam YouTube untuk panduan masing-masing. Alright, cuma panduan-panduan yang diberikan ni kebanyakan sudah pun boleh kamu buat sebenarnya. Cuma di pihak Cikgu MK ni, Cikgu MK akan lihat laman web yang telah dihasilkan macam ini dan kemudian penilaian markah berdasarkan portfolio yang kamu dah hasilkan lah. Di mana tempoh masa ni saya tak berikan masa yang terlalu cepat untuk kamu siapkan. Okey, cuma dalam tempoh bulan November sehinggalah kamu orang kata
pertengahan Disember. Kalau sekiranya dah siap, saya akan nilaikan kamu dalam penilaian lah. Okey. Okey, Cik ni Suhaili Musa. Okey, saya akan upload video dalam YouTube dan boleh nanti rujuk semula lah untuk panduan. Dan di ruangan komen nanti untuk saya rekodkan kenyataan ataupun tontonan yang kamu. Okay. Hantar tersebut. Okey, dan kalau sekiranya ada apa-apa pertanyaan, okey boleh. Okey. Okey. Okay. Baik, untuk maklumat ibu bapa yang menyertai sesi petang dengan anak-anak, okey. Mohon untuk klik pada URL Telegram ini. Yang mana ini Telegram ni saya kumpulkan ibu bapa penjagalah sarana Google Classroom sekolah untuk sebarang pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran digital dan juga nak reset password pun boleh juga rujuk pada web tersebut. Okey, okey, jam dah pun pukul 4 lebih dan untuk tempoh waktu yang ada ni saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang hadir dan kalau sekiranya line petang ini diputus-putus, saya pun mohon maaf. Berlakuan. So tak perlu risau di mana saya akan uploadkan rakaman ini di YouTube dan nanti link nanti saya akan masuk dalam grup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.